Bismillahirrahmanirrahim. Dulu waktu kita belajar sekolah rendah, kita akan mulakan contoh saya letakkan 0, 1, 2, 3, 4 and so on ke depan sanalah. Makin lama makin besar. Setuju atau tidak? Yes. Tapi kawan-kawan sekalian, waktu kita sekolah rendah, kita contoh kita akan pergi kepada 5, pergi ke kiri, 4, pergi ke kiri, 3, 2, 1, 0. Sampai sini sahaja perbualan dan percakapan kita serta perbincangan kita. Namun demikian, waktu kita dah masuk tingkatan 1 ni, rupa-rupanya yang kita tengok selama ni hanya garis nombor yang telah di-zoomkan. Kalau kita zoom out, rupa-rupanya guys, dekat sebelah kiri tu ada banyak lagi benda kat situ. Ada banyak lagi. Dan dia unlimited. Dia boleh jadi negatif 3,000, negatif 300, negatif 3,746. Boleh. 3 juta? Boleh juga negatif 3 juta. Di manakah dia berhenti? Tidak ada perhentian. Tidak ada perhentian. Jadi selama ni yang kita belajar kat sekolah rendah tu adalah garis nombor yang telah di-zoomkan. Yang telah di-zoomkan kawan-kawan sekalian. Jadi kalau kita toleh ke kiri sikit, rupa-rupanya ada lagi nombor sebelum 0, iaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 and so on. Ya, maksudnya 0 ni betul-betul tengah nombor. Ya, 0 ni tengah-tengah nombor. 0 ni tengah-tengah nombor. Walaupun dia tiada apa-apa tapi semuanya menginginkan dia. Ya, betul. Segalanya bermula dengan benda itulah. Segalanya bermula dengan 0. Jadi kawan-kawan sekalian, contoh okey. Mari kita pegang benda ni dulu. Okey. Geng, kalau positif number dia adalah pergerakan ke kanan. Okey? Kalau positif number dia adalah pergerakan ke kanan. Kalau negatif number dia adalah pergerakan ke kiri. Dan apa-apa sekalipun segala permulaan kita akan start dengan 0. Start dengan 0. Ataupun selalunya kita akan cakap sifar lah. Yang baik dia kita panggil sifar lah. Jadi kawan-kawan sekalian, contoh. Dululah. Kita ada contoh saya letakkan 1 tambahkan dengan 3. 1 tambahkan dengan 3. Tengok balik kawan-kawan sekalian. Yang 1 ni dia ada simbol atau tidak? Dia ada simbol atau tidak? Tidak ada simbol, betul? Bila tidak ada simbol, dia adalah positif 1. Dia adalah positif 1. Bila cakap pasal positif 1 kawan-kawan sekalian, tengok balik, kita akan mula dengan 0. Start dengan 0. Jadi kita start dengan 0 kejap. Kita mula dekat 0. Positif 1. Pergerakan ke kanan ke kiri. Positif 1. Pergerakan ke kanan ke kiri. Ke kanan, betul tak? Yes. Bergerak ke kanan berapa kali? 1 kali. Gerak ke kanan 1 kali. Dia dah sampai 1. Lepas tu, nak buat apa pula awak? Tambah 3. Sekali lagi awak. Tambah 3. Pergerakan ke kanan ke kiri. Pergerakannya ke kanan, betul? Yes. Pergerakannya ke kanan berapa kali? 3 kali. So, geraklah ke kanan 3 kali lagi. 1, 2, 3 kali. Yes. Nanti awak berhenti dekat mana? Awak berhenti dekat 4 positif, betul? Yes. So, maksudnya kawan-kawan sekalian, yang selama ni kita belajar, 1 tambah 3, 4, boleh dibentuk dengan keadaan macam ni lah. Boleh faham? Are you following me? Yes. Okey, ngam, cantik. So, saya bawakan lagi contoh kawan-kawan sekalian. Okey, itu kalau kita nampak nombor positif tambah nombor positif lah. Okey, katakanlah contohnya saya bawakan dekat sini dengan korang, saya nak buat yang tolak pula. Yang tolak pula. Contoh, saya letakkan dekat sini 5 tolakkan dengan 3. Okey, 5 tolak 3. Kawan-kawan sekalian, 5 tolak 3. First of all, saya nak tanya, 5 yang kat depan ni dia ada simbol ke tidak? Tak ada kan? Tak nampak simbol dia kat situ kan? Bila tak ada simbol, saya nak tanya, logically, dia akan jadi positif ke negatif? Dia akan jadi positif. Asal semua benda, kalau tak tulis apa-apa, maksudnya kita kena tahu dia sifatnya positif. Boleh dapat? Yes. So, maksudnya positif ni, positif akan gerak ke kanan, betul? Positif akan gerak ke kanan. Berapa kali?
5 kali. So, ingat apa-apa pun semua start dengan kosong. Start dengan kosong. So, dia nak gerak berapa kali tu ke kanan? Dia gerak 5 kali ke kanan. Mantap. Dia gerak 5 kali ke kanan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Mantap. Dia dah sampai dekat 5. Tapi kawan-kawan sekalian, tengok balik. Adakah dia akan berhenti setakat situ sahaja? Tidak kawan-kawan sekalian. Dia akan tolakkan dengan 3. Saya nak tanya, tolak 3. Pergerakan ke kanan ke kiri? Pergerakannya ke kanan ke kiri? Ke kiri. So geraklah ke kiri pula kawan-kawan sekalian. Berapa kali? 3 kali. Mantap. Gerak ke kiri. 1, 2, 3. Nah, dia sampai dekat destinasi dia. Destinasi dia berapa? Positif 2. Yes. Nah, itulah dia jawapan dia 2. Boleh faham? Yes, easy. Faham. Mantap. Saya sukalah bila ada orang yang begitu yakin macam ni. Sir, easy sir. Bagi soalan yang susah sikit sir. Alright. Tengok sini. Let's go. Saya bawakan lagi satu contoh. Ni, saya nak bawa satu contoh yang kita mulakan dengan negatif dulu. Kita mulakan dengan negatif dulu. Okey, tengok sini Contohnya, kalaulah saya bawakan soalan dia, kita buat Allahumma salli ala Muhammad. Kita buat soalan kita negatif 3 tambahkan dengan 8. Negatif 3 tambah 8. Halo, saya nak tanya. Kawan-kawan sekalian, negatif 3. Dia ada negatif kan? So, dia adalah pergerakan ke kanan ke kiri? Ke kiri, betul? Yes. Ke kiri berapa kali? Ke kiri 3 kali kawan-kawan sekalian. Yes. Geraklah ke kiri 3 kali dulu. 1, 2, 3. Adakah dia akan terus berhenti dekat sini, minum pagi, makan roti canai, lepas tu menetap kat situ, cari isteri kat situ? Tidak. Sebab apa? Ada sambungan dia tu. Dia tambah 8. Tambah 8, pergerakan 8 ke kanan ke kiri? Ke kanan, betul. Yes, ke kanan. So, kanan 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh terima atau tidak? Yes. So, jawapan kita akan jadi 5 dekat situ. 5 positif ke negatif? 5 positif. Sebab dia ada di kanan kosong. Boleh terima? Boleh Okey, kita kena biasakan benda ni dulu, benda part basic ni. Sebab apa kawan-kawan sekalian? Saya ada cara lain nak selesaikan benda ni. Cuma saya nak awak faham dulu macam mana benda ni berinteraksi. Macam mana dia berinteraksi sesama dia. Boleh Okey, so nampak dah kat situ? Okey, why not sekarang ni kawan-kawan sekalian, saya tambahkan lagi satu soalan. Okey, soalan kali ni saya tak nak buat garis nombor. Okey, katakanlah kawan-kawan sekalian, bolehlah satu lagi garis nombor. Saya buat satu lagi garis nombor. Okey, kita nak tutup benda ni sebelum saya nak buat soalan yang bukan garis nombor. Okey, katakanlah kawan-kawan sekalian, saya letakkan dekat sini 3 tolakkan dengan 4. 3 tolak 4 akan jadi berapa? Tak nak 3 tolak 5 3 tolak 5. Jawapannya akan jadi negatif 2. Kalau awak dah power sikit, awak dah boleh congak lah benda ni. 3 tolak 4 dapat negatif 2. Okey, macam mana game ni? 3 ni positif, betul? Positif, pergerakan ke kanan. So, pergerakan ke kanan 1, 2, 3. Betul? Lepas tu nak ditolakkan dengan berapa? Tolakkan dengan 5. 5 pergerakan ke kiri. Gerak ke kiri 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Mantap. So, sekarang ni dia duduk kat mana kawan-kawan sekalian? Dia duduk dekat negatif 2. Itulah jawapan kita. Boleh? Okey. Tetapi, saya nak bagi tahu. Cara macam ni. Kejap. Ini apa benda ni? Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad. Kejap Okay. Boleh, tak ada masalah. Sorry guys, ni bukan orang call.
Bos besar WhatsApp. Kita kena reply. Boleh sir? Boleh. Saya Syakib, WhatsApp. Kita kena reply. Saya gelabah tu. Takut-takut dia masuk live ni. Dia kata, Amir, hang jangan buat live macam ni. Macam tu. Kami memang transparent kawan-kawan sekalian. Kami memang transparent. Itu sebab kami memang sangat terbuka kalau ada orang nak kritik cara kami mengajar. Itu yang kami dah dilatih daripada dulu. Okay, so shaking Amir. Korang hasam dah lah nama Noktah je. Lepas tu DP warna hitam. Mesti broken. Mesti broken tu. Okay, saya sambung kawan-kawan sekalian. Saya nak buat style saya tau. Saya nak ajar style saya. Bila cakap pasal broken terus naik 600. Naik 600 guys. Okey, jadi kawan-kawan sekalian, saya nak bawakan dengan korang. Okey, mungkin ada daripada korang yang mungkin bawakan benda ni untuk sembang pasal negative number ni, korang cakap guna hutang, betul? Korang cakap guna hutang. Setuju? Saya rasa ramai orang belajar benda ni pakai hutang. So saya nak bawa konsep yang berbeza sikit, boleh? Okey, kita ingat step. Okey, kawan-kawan sekalian, mes ni. Integer ni saya bukakan dia menjadi 2 bahagian. Okey. Ini bukan kahwin tunang lah Ini bukan kahwin tunang. Kahwin tunang tu kita sembang dekat algebra lah. Okey, kawan-kawan sekalian, yang ini saya letakkan tambah tolak, yang ini saya letakkan darab bahagi. Tambah tolak ni kawan-kawan sekalian, konsepnya dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Saya akan ulang 3 kali. Kali keempat baru saya salin. Dan kali kelima saya nak kita sebut sama-sama. Boleh Ya, dengar Caranya adalah simbol lain tolak follow besar. Sekali lagi, simbol lain tolak follow besar. Sekali lagi, simbol lain tolak follow besar. Yes. Saya letakkan kat sini, simbol lain. Kita tolakkan. Lepas tu jawapannya akan follow yang besar. Saya ulang balik Simbol lain. Kita tolakkan. Lepas tu jawapan kita nanti akan follow simbol yang besar. Boleh? Okey. Contohnya. Macamlah soalan ni tadi. Okey. Kita dapat tadi berapa? 3 tolakkan dengan 5. Setuju atau tidak? Yes. Jadi kawan-kawan sekalian. 3 dengan 5 ni. Simbol lain ke simbol sama? Simbol lain ke simbol sama? Simbol lain sebab satu ada negatif. Satu lagi dia adalah positif. Setuju atau tidak? Simbol lain, simbol lain kakak yang cakap sama tu, kenapa lain macam tu? Pandangan awak jauh berbeza dengan kita So simbol lain kita kena buat apa? Kita kena tolak. Pedulikan segala simbol yang ada. Pedulikan segala simbol yang ada. Ambil nombor sahaja. Ambil nombor sahaja. Nombor yang kita ada, nombor yang anda dial tidak dapat dihubungi. Terimalah bahawa dia tidak menyukai awak. Kerana awak terlalu baik untuk dia. So kawan-kawan sekalian, ambil nombor sahaja. Ambil nombor sahaja. 5 dengan 3. 5 dengan 3. So saya nak tanya awak. Selalunya kalau korang tolak nombor, korang buat besar tolak kecil ke kecil tolak besar? Korang selalu buat besar tolak kecil ke kecil tolak besar? Besar tolak kecil kan? So kawan-kawan sekalian, let's go. Kita buat 5 tolak 3. 5 tolak 3 dapat berapa? 5 tolak 3 dapat 2. Setuju atau tidak? Yes, kenapa saya kena community guideline? Cuba tengok kejap. Scroll atas sikit. Scroll atas sikit. Tu, filter komen. Okey, tak apa. Saya silap. Dia nak filter komen. Mungkin ada komen-komen yang tak senang. Jangan Jangan. Jaga sikit tutur bahasa. So kawan-kawan sekalian, 5 tolak 3 dapat 2. Tapi kena ingat sekali lagi. Kita punya step apa tadi? Simbol lain tolak follow besar. Simbol lain kita dah buat tadi. Okey. Kita tolak pun dah buat. Last sekali kawan-kawan sekalian, follow besar. Kawan-kawan, saya nak tanya antara 5 dengan 3 tadi tu, siapa yang besar? Siapa yang besar? 5 kan? Bila 5 yang besar, kita follow lah simbol dia. Simbol dia negatif, maksudnya jawapan kita akan jadi negatif 2. And this will be our final answer. Sama macam jawapan atas tu tadi. Boleh terima? Boleh Okey, kita try nombor yang lebih besar boleh?
Ya, okay. Sekarang ni kita dah boleh independent. Okay, let's go. Kawan-kawan sekalian, mari kita tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, 7 ditolakkan dengan 13. Tak nak saya buat 7 tolak 10 dulu. Okay, kawan-kawan sekalian, nak kena buat apa, Wak? Tengok dulu. Form berapa? Bang, tengok kat sini, bang. Saya dah tulis dah form 1, chapter 1. Susah-susah saya edit benda ni, Wak. Susah-susah saya edit benda ni. Dia boleh tanya lagi. Seram. So, kawan-kawan sekalian, saya nak tanya, simbol ni sama ke lain? Simbol lain, betul tak? Sebab satu negatif, satu lagi positif. Setuju? Yes. Nak buat apa kawan-kawan sekalian? Simbol lain tolak follow besar. Sekali lagi, simbol lain tolak follow besar. Ingat, ambil nombor sahaja. 10 tolak 7. Kenapa 10 tolak 7? Besar tolak kecil. Mantap. So, 10 tolak 7 dapat 3. Follow yang besar 10. Simbolnya negatif. Maka jawapan kita akan jadi negatif. And this will be our final answer. Shuttle. Boleh? Mantap. Okey. Wak, saya letak lagi soalan. Nombor yang mungkin pelik-pelik sikit. Negatif 8. Okey. Negatif 8 tambahkan dengan 3. Masya Allah. Maco sungguh soalan ni kawan-kawan sekalian. Halo, simbolnya lain ke sama? Simbolnya lain ke sama? Simbol lain, betul. So, simbol lain tolak follow besar. Ingat, ambil nombor saja. 8 dengan 3. Siapa yang besar? Siapa yang besar? 8 kan? So, 8 tolak 3, awak akan dapat 5. Follow yang besar negatif. So, jawapan kita akan jadi negatif 5. Dah, settle. Boleh ke? Are you following me? Boleh? Yes. So, konsepnya sekali lagi kawan-kawan sekalian, simbol lain tolak follow besar. Bisa? Okey, mantap. Kejap. Selalu kalau bilik berita kan, bila dah habis baca berita, dia akan ketuk-ketuk kertas, betul? Ketuk-ketuk kertas. So, saya pun ketuk-ketuk lah iPad saya ni. Okey, let's go. So, kawan-kawan sekalian, saya tak faham sahaja. Laju sangat. Tak apa, Wak. Mungkin awak terlalu slow, jadi awak kena improve datang awal. Okey. Allahu Akbar. Let's go kawan-kawan sekalian. Saya sambung lagi. Tadi kalau simbol lain, macam mana kalau simbol sama? Macam mana kalau simbol sama? Dengar sini masyarakat Malaysia. Bila simbol lain, tolak. Simbol sama awak tambahkan. Tapi ingat, jawapan masih follow besar. Boleh terima atau tidak? Boleh terima atau tidak? Yes. So, kawan-kawan sekalian, contoh. Kalau saya letakkan 8 tambahkan dengan 3. Yang ni saya nak tanya, simbolnya lain ke sama? Simbolnya lain ke sama? Sama kan? Sama sebab 3 positif, 8 pun positif. So, bila simbol sama nak kena buat apa kawan-kawan sekalian? Simbol sama kita tambahkan, betul. Ambil nombor sahaja, 8 tambahkan dengan 3, awak akan dapat 11. Follow besar, positif 8. Jadi jawapan kita akan jadi positif 11. And this will be our final answer. Kalau 8 tambah 11, 8 tambah 3 ni tak payahlah buat benda susah-susah. Selesaikanlah macam biasa saja. Ya betul. Ini saya nak tunjukkan saja konsepnya. Boleh? Okey, saya bukakan kawan-kawan sekalian. Kalaulah nombor tu dua-dua negatif. Ini yang selalu orang salah ni. Rasa macam nak ketuk je dengan pensel ni. Contoh, kalau saya letakkan negatif 7 negatif 7 ditolakkan dengan 8. Masya Allah. Saya nak tanya, simbol sama ke simbol lain? Simbol sama ke simbol lain? Simbol sama ke simbol lain? Simbol sama, betul. So, kawan-kawan sekalian, simbol sama tambah follow besar. Yes. So, 7 tambah 5 dapat 7 tambahkan dengan 8 dapat 15. Jawapan kita, tengok balik, follow yang besar. Yang besar 8 kan? So, 8 negatif, maka jawapan kita akan jadi negatif 15. And this will be our final answer. Boleh? Boleh
Kenapa tambah se? Dia ibarat macam ni. Ada orang yang guna konsep hutang Okey, katakanlah negatif ni adalah mewakili hutang. Awak hutang RM7, awak hutang lagi RM8, nanti hutang awak menjadi RM15. Boleh faham atau tidak? Boleh faham atau tidak? Yes lah. Okey. Asalnya kalau kita bawa konsep yang ni, Wak. Tengok Kalau kita ambil balik kita punya garis nombor tadi. 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okey. Wak, tengok sini. 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12. Kenapalah aku buat benda ni? -13, -14, -15. Okey, kawan-kawan, tadi kan saya dah cakap. Inilah yang masalah dia. Tahu tak masalah dia apa? So, bukan negatif positif ke, sir? Itulah. Seram kalau saya dengar ada tingkatan 3 lah contohnya. Tingkatan 3. So, negatif positif lah. Itu tidak terpakai untuk tambah dan tolak, sahabat-sahabat sekalian. Saya ulang kembali. Itu tidak terpakai untuk tambah dan tolak, kawan-kawan sekalian. Tambah dan tolak, awak kena buat apa? Awak kena buat simbol lain tolak follow besar. Saya ulang balik Kita tengok balik konsep yang awal tadi saya bawakan pada korang. Kalau negatif maksudnya pergerakan ke kiri. Setuju? Kalau negatif pergerakannya ke kiri. Kalau negatif pergerakannya ke kiri. Kalau negatif pergerakannya ke kiri. Maksudnya dia mula dengan kosong. Dia gerak ke kiri 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak terhenti setakat itu, kawan-kawan sekalian. Dia sambung lagi pelajaran dia. Gerak ke kiri lagi sekali. Tapi kali ini 8 kali pula. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat. Adakah jawapan kita positif? Tak. Tidak, kawan-kawan sekalian. Boleh faham? So, tolong jangan fitnah matematik. Saya ulang sekali lagi tolong jangan fitnah matematik. That is why awal tadi korang nampak macam bodoh-bodoh je orang tua ni kan. Tak pasal-pasal entah apalah benda soalan senang pun. Kenapalah pakai garis nombor bagai straightforward kan senang. Itulah, setiap benda ada asas dia. Dan kalau kita faham sesuatu asas tu, insya-Allah sukarlah untuk syaitan hasut kita untuk menjadi sesat. Sukar sikitlah syaitan nak hasut kita untuk jadi sesat. Serius. Saya cakap jujur. Maksudnya macam contoh kalau dalam kehidupan pun kalau iman kita kuat, asas kepada beragama tu kuat. Jadi setiap tindak tanduk kita mesti kita contoh kita tahu bahawa segala tindak tanduk kita dalam dunia ni Allah nampak. Jadi kita sedar. Kalau kita macam duduk sorang-sorang pun, Allah nampak ni. Kita buat dalam bilik dengan kawan-kawan, walaupun tak ada CCTV, Allah nampak ni. Dalam exam kita nak meniru, walaupun cikgu tak nampak, Allah nampak ni. Dalaman awak, asas awak kena kuat. Allahu Akbar. So, kawan-kawan sekalian, saya bawakan pula pada awak semua untuk part darab dengan bahagi. Ini yang tadi tak habis-habis. So, negatif, positif. Wah, negatif, positif tu ada dekat sini. Darab, bahagi. Yes. Dan juga saya tambah lagi, yang ni special sikit. Mungkin tak ramai yang tahu, ini adalah konsep bertemu. Macam mana konsep dia ni? Nanti saya akan bawakan kepada korang. Untuk yang ini kawan-kawan sekalian, korang kena pegang benda ni dulu betul-betul. Positif, negatif, positif, negatif, positif. Saya ulang balik. Tengok Positif, negatif, positif, negatif. Negatif, positif. Boleh faham? Yes. Kenapa susah sangat otak saya? Tak apa, Wak. Kalau awak tak cukup umur lagi, awak layankan je.
Kalau awak tak cukup umur lagi, awak belum masuk form 1, awak layankan je dulu. Okey? Sebab biasanya benda ni akan jadi sedikit berat kalau belum sampai umur. Okey? Saya nak buat lagu ke? Tak ada, saya tak nak buat lagu. Saya tak nak buat lagu. Saya tak bercadang lah nak jadi komposer kat sini. Saya tak bercadang nak jadi komposer kat sini. Okey. So dia akan jadi positif, 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 negatif, negatif. Negatif, positif, negatif, 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 positif. Okey. Saya nak bawa konsep macam ni lah Okey. Kalau benda ni saya lebih kepada saya daripada dulu lagi saya persoalkan kenapa macam mana kita nak relatekan dalam kehidupan positif 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 negatif 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 positif negatif 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 positif ni macam mana saya nak relatekan dalam kehidupan. Okey, korang tengok benda ni betul-betul. Okey, saya ada sembang benda ni dekat pubs hari tu. Minggu lepas ke 2 minggu lepas saya tak ingat lah, tapi baru-baru ni jugalah. Okey, contoh kawan-kawan sekalian, kalau benda tu positif, benda tu baik, kita pandang dia sebagai benda yang baik, benda tu betul lah, benda tu baik lah. Betul? Kalau benda baik, awak kata, poyo lah benda tu. Wah, benda tu tak baik. Tak baik. Benda tu tak baik. Kalau benda yang tak baik, contoh merokok, awak kata, relax lah, merokok tu cool. Korang membaikkan benda yang tak baik. Benda tu tak baik. No. Benda tu tak baik. Tapi kalau benda tu tak baik, apa dia, pecahkan jamban contohnya. Okey? Korang cakap, betul loh, pecahkan jamban tu tak elok lah. Betul lah tu. Keputusan yang korang cakap tu ataupun pemikiran korang tu betul. Nampak? Bagaimana kita nak memandang matematik tu dalam lumrah kehidupan. Mustahil lah ilmu Tuhan ni menyalahi dengan apa yang dia dah tetapkan dalam dunia. Jadi kawan-kawan sekalian, mes sini jap. Saya bawakan kat sini. Okey. Contohnya kawan-kawan sekalian, ini apa yang bakal terjadi Ni apa yang bakal terjadi. Contoh kawan-kawan sekalian, saya letakkan 3 darabkan dengan negatif 7. Korang jangan serabut-serabut. Alamak, nak darab negatif pula. Korang relax je awak. Korang relax je. Jangan risau. Kek tapak kuda tu akan sampai juga kat awak nanti. Geramlah dengan komen tapak kuda ni. Allahu Akbar. Ya Allah, kau berilah kekuatan pada hamba-Mu ini. So, jangan risau. Tengok nombor dulu. Okey. So, kawan-kawan sekalian, let's go. 7 darabkan dengan 3 dapat 21. And then, last sekali baru awak decide on simbol. Kalau tak ada apa-apa, dia positif. Kalau ada negatif, negatif lah. So, positif, negatif, negatif. And this will be our final answer. Boleh terima? Saya kena bubuh kurungan. Yelah, saya bubuh kurungan lah kat situ. Boleh Boleh? Okey, mantap. Seterusnya, saya bawakan pula contoh lah. Saya bagikan kat sini 8, negatif 8 darabkan dengan 9. Negatif 8 darabkan dengan 9. Wah, macam biasa saya katakan apa tadi? Tengok nombor dulu. Halo, 8 darab 9. Kalau awak tak tahu, sifir 9 ni, kalau awak tak hafal, simple je, tadah tangan, memohon kepada Allah SWT. Ya Allah, 8 darab 9 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 72. Settle. Doa kawan-kawan sekalian. Jawapan akan turun di tapak tangan kita. Masya Allah. So, kita akan dapat berapa tadi? 72 kawan-kawan sekalian. And then, tengok pula simbol dia. Kawan-kawan sekalian, yang ini negatif. Yang sana tu tak ada simbol, maksudnya positif. Negatif, positif, negatif. Settle. Boleh? Yes. Kalau tak ada simbol tu, maksudnya positif ya? Betul? Boleh Yes. Okey, seterusnya kawan-kawan sekalian. Saya tambah lagi, satu lagi. Negatif 7 darabkan dengan negatif 4. Sekali lagi kawan-kawan sekalian. Nak kena buat apa, Nombor dengan nombor. Nombor dengan nombor dulu. Let's go. So, 7 darab 4 dapat 28. Thank you, kalkulator bergerak semua. Dan last sekali, negatif, negatif.
Positif. Yes. And this will be our final answer. Cuma kawan-kawan sekalian, saya nak explain sekali lagi, saya nak tekankan sekali lagi. Kalau seandainya kita tengah sembang pasal positive number, awak tak perlu letak simbol pun tak apa. Sebab umum mengetahui, kalau nombor tu, nombor contoh dia letak 7 je, kita tahu yang itu adalah positif 7. Kalau dia letak 25 sahaja, kita tahu yang itu adalah positif 25. Boleh? Boleh Yes. Sir, saya dah kalau saya jumpa soalan macam ni sir, saya akan tekan kalkulator je sir. Okey, mantap lah. Tapi just nak bagi tahu, kalau konsep ni awak tak pegang betul-betul, saya takut awak akan jam kalau soalan masuk dekat dalam algebra. Tak percaya nanti kita akan masuk algebra hari Jumaat ni. Kita sambung perjalanan kita. Saya takut awak jam. Saya takut awak jam. Sumpah. Boleh Boleh Yes, mantap. Thank you. Kalah tak kalah, kita tetap support. Ada lagi 2 game kot. Kan. Alright. Okay, kita sambung lagi. Okay. Nak saya bagi masalah besar kat korang? Sekejap, nantilah. Okay. Wah, saya tukarkan pula. Yang ini darab bahagi. Kalau bahagi pun sama juga. Contoh, 24 dibahagikan dengan negatif 8. 24 bahagikan dengan negatif 8. Wak, macam ni je wak. Sama juga wak. Tengok nombor dulu. 24 bahagikan dengan 8. 24 bahagi 8 dapat berapa? 24 bahagi 8 dapat berapa? 24 bahagi 8 dapat berapa? 30. Serius lah man. Kita akan dapat 3. Setuju? Yes. Tengok simbol kawan-kawan sekalian. Positif, negatif. Negatif. Mantap. Shuttle. Boleh terima? Boleh Yes, itulah dia. So kawan-kawan sekalian, kejap. Saya nak tambahkan lagi kerungsingan korang. Contoh. Kalau saya bagi negatif 12 ditambahkan dengan negatif 8. Macam mana nak selesaikan soalan ni? Macam mana nak selesaikan soalan ini? Inilah yang saya panggil tadi lagi. Awal-awal lagi saya kata ada something yang saya nak tambahkan yang mungkin korang tak pernah dengar, iaitu apa yang dipanggil sebagai bertemu. Bertemu ni kawan-kawan sekalian, ini yang saya panggil bertemu. Positif dengan negatif dia bertemu, betul? Positif dengan negatif tu dia bertemu kan? So positif negatif. Yes. Jadi kawan-kawan sekalian, soalan ni kalau kita redo balik, kita adjust balik, dia akan jadi negatif 12 tolak 8. Masya Allah. Saya nak tanya, yang ni darab bahagi ke tambah tolak? Yang ni masuk dalam rule tambah darab bahagi ke tambah tolak? Tambah tolak, betul? Yes. So berbalik-balik pada rules kita tambah tolak tadi. Nak buat apa kawan-kawan sekalian? Simbol lain tolak follow besar. Sekali lagi simbol lain tolak follow besar. Mantap. So maksudnya kawan-kawan sekalian, yang ini simbol lain ke simbol sama? Silap. Ini simbol sama, betul? Simbol sama tambah follow besar. Yes. Ambil nombor, nak kena buat apa? Sebabkan simbolnya sama, kita tambahkan. Yes. 8 tambahkan dengan 12 dapat 20. Mantap. Simbolnya follow besar. Yang besar 12, maksudnya simbolnya akan follow yang besar, negatif 20. And this will be our final answer. Shuttle. Boleh? Boleh Yes. Woo! 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 Boleh kejap, kesianlah tadi. Sir, saya baru je habis exam. Tahniah awak dah habis exam. Boleh Okey, mantap. Cantik juga nota saya ni Nak screenshot semua boleh? Nantilah saya bagi. Korang relax jap. Okey. Saya nak bagi satu lagi soalan, boleh? Apabila soalan itu bertemu dengan pecahan. Macam mana kalau integer dia campur aduk sekali dengan pecahan? Yang ni sedih Rasa pilu di hati.
Contohnya. Kalau saya letakkan kat sini. Negatif 2 dalam bracket 3/4 ditambahkan dengan 7/2. Sekejap, kita tanya kru Syaz boleh jawab? Syaz? Kru pun jam. Dia just Kawan-kawan, yang pertama kita selesaikan apa yang ada dengan bracket tu. Allah. Kita selesaikan yang ada bracket tu dulu. Yeza. Jap. Makcik-makcik, pakcik-pakcik sekalian. Let's go. So, benar tak kalau saya katakan dekat sini kita boleh potong sini? Betul? Kita potong. So, potong-potong yang ni jadi 1, yang ni jadi 2. Kenapa potong? Sebab asalnya dia adalah 2 didarabkan dengan 3/4. Yang 2 ni negatif. Setuju atau tidak? Setuju Yes. So sebabkan itu kawan-kawan sekalian 2 dengan 4 ni kita boleh potong. Jadilah 3/2. Setuju? Yes. Tapi kawan-kawan sekalian sebabkan tengok balik simbol dia. Simbol dia adalah negatif. Positif. Maksudnya nanti jawapan kita akan jadi negatif. Kenapa? Sebab ini adalah konsep darab. Positif, negatif, 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 positif, negatif. Yes. Saya bawakan benda ni ke sana tu. Yes. Nanti korang akan dapat negatif 3/2. Ditambahkan pula dengan 7/2. Kawan-kawan sekalian. Yang ni pecahan betul? Pecahan. Tambah tolak pecahan ke darab bahagi pecahan? Tambah tolak pecahan kan? So, bila tambah tolak pecahan nak kena buat apa? Kita kena pastikan bawah dia sama. Bawah dia dah sama ke belum? Bawah dia dah sama. So, bila bawah dah sama. Yang atas salin balik. Negatif 3 tambah 7. Negatif 3 tambah 7. Yang atas ni, kita settle cara kita. Simbol lain tolak follow besar. Simbolnya lain ke sama? Simbol lain ke sama? Simbol lain, setuju? Yes. Simbol lain tolak follow besar. Sekali lagi, simbol lain tolak follow besar. Maka kawan-kawan sekalian, kita selesaikanlah wak. Bawah masih 2 sebab ni pecahan So 7 tolakkan dengan 3 dapat 4. Follow yang besar tadi 7 positif, maka jawapan kita akan jadi positif. Boleh terima? Yes. Kawan-kawan sekalian, sebabkan 4 dengan 2 kita boleh simplify, kita boleh main potong-potong. So, potong yang ni jadi 2, potong yang ni jadi 1. Positif, positif, positif. So, jawapan akhir kita akan jadi 2. And this will be our final answer. Kalau tak percaya, kita boleh tekan kalkulator seperti sebiji seperti apa yang tertera dekat soalan. Let's go. Saya letakkan kalkulator kat sini Saya letakkan kalkulator kat tepi ni. Let's go. Oh, sorry. Saya zoomkan sikit. Okey. Saya salin sebiji dengan apa yang ada dekat dalam soalan tu. Negatif 2 dalam bracket 3/4 tutup bracket ditambahkan dengan 7/2. Nampak tak jawapan dia 2? Boleh faham? Boleh Settle. Mantap. Bolehlah tu. Cantiklah tu. Alright, kawan-kawan sekalian. Bagi sesiapa yang nak screenshot, silakan screenshot sekarang. Yang pertama, ini adalah rules dalam integer. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Ini pula adalah perjalanan kita bersama dengan garis nombor tadi. Silakan. 5. Oh, sorry. Tak nampak ada stiker kat atas tu. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Yang ini pula. 5, 4, 3, 2, 1. Satu soalan bonus boleh? Satu soalan bonus. Macam mana kalau saya nak masukkan algebra dekat sini? Contoh. Negatif 3x didarabkan dengan 2x kuasa 2. Y.
Kita dah sembang benda ni minggu lepas. Kita dah sembang minggu lepas. Halo. Halo. Wak. Nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Simbol, kita settle luar. 3 darabkan dengan 2, awak akan dapat 6. Selepas itu kawan-kawan sekalian, X dengan X kuasa 2, awak akan dapat X kuasa 3. Y ada kawan tak? Y ada kawan tak kat situ? Y tak ada kawan, so tinggallah Y sahaja dekat situ. Boleh terima? Yes. Tapi kawan-kawan sekalian, halo. Simbol jangan lupa. Negatif, positif. Jawapan kita akan jadi negatif. And this will be our final answer. Boleh? Settle. Boleh lah tu. Yes. Okay. Dan itulah dia benda yang saya nak bawakan pada korang hari ni. Kenapa? Sebab saya nak pastikan perjalanan kita untuk sesi hari Jumaat adalah perjalanan yang lancar tanpa diselubungi ataupun diganggu oleh unsur-unsur simple seperti ini. Yes, ini adalah unsur-unsur simple. Tapi jujur cakap, ramai lagi yang lemah part ini. Yes, ramai lagi yang lemah part ini. Ramai lagi yang tak dapat kuasai benda ni. Ramai yang rasa macam algebra susah. Tak. Bukan algebra problem korang. Kadang-kadang jawapan korang sikit lagi nak betul. Sebabkan korang salah simbol je, Wak. Terus disaster habis. Korang punya jawapan semua salah. Sebab apa? Salah simbol. Salah simbol tu kat mana? Dekat sini. Integer ni. Boleh faham? So hati-hati kawan-kawan sekalian. Salah simbol salah Salah simbol salah. Kalau korang mengatakan sesuatu benda yang betul tu salah. Contoh, geng subuh macam Jumaat. Tiba-tiba orang kata, kau nak sembah Allah ke nak sembah Alif? Itu adalah mata kita yang kotor. Itu adalah sifat yang busuk. Sifat yang negatif. Faham? So, meletakkan sesuatu yang baik sebagai buruk dan meletakkan sesuatu yang buruk sebagai baik adalah dua perkara yang tak elok. Dua-dua tu negatif. Alright, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Saya Amir Makruf. Muka ni tak tipu. Cekalian mea pianren. Ni munje poi solate ye cera jut ne hibolta. Jaga hati, jaga iman. Kita jumpa lagi Jumaat ni. Kan? Yes. Untuk siri algebra pukul 9.30 malam. Ajak kawan-kawan. Ramai-ramai kita memeriahkan majlis ilmu kita hari Jumaat ini. Bye-bye. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye-bye.